Assalamualaikum, apa khabar semua? 15 Januari 2024. Semalamlah 101 hari apa terjadi di Gaza. Kerana semua wartawan sibuk di Red Sea, jadi tak banyak sangat berita keluar daripada Gaza. Tapi hari ini Al-Qassam dan Hamas dan Israel Quds upload beberapa video. Dan rakyat Israel merasa mereka duduk seperti di neraka dengan serangan yang mereka hadapi. Dan ramai rakyat Israel dah keluar daripada Israel teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, dunia ini nak kita lupakan perang Gaza kerana Red Sea. Tapi saya beri juga berita tentang Gaza. Dan Al-Qassam Brigade berkata 6 tank dan artillery vehicle army. Dan jangan lupa kalau army vehicle maknanya paling kurang 7 atau 15 orang askar dalam vehicle ini Al-Qassam telah musnahkan dengan SC-105 RPG missile dan swarm plant bom dan periuk api. Dan juga Israel Quds, dan mereka mengumpan kenderaan Israel dan meletuskan periuk api hanya beberapa meter, dan ini akan menyebabkan askar Israel KIA kill in action. Mereka mengumpan dan di Kahan unit Israel ada 8 brigade diarah menjaga Khan Yunis. Dan askar Israel rasa macam dalam neraka berperang di Khan Yunis. Kita lihat semua serangan, semua sekali askar berbagai dari Palestin mereka menyerang semua penduduk Israel settlement, penduduk haram Israel yang merapas tanah Palestin dari dulu. Tanah haram inilah yang mereka selalu attack pejuang-pejuang Palestin sekarang ni. Dan jangan pandang sebelah mata perampas tanah raya Palestin ini. Kerana mereka diberikan senjata dari Israel untuk mempertahankan tanah haram mereka ini. Dan Lubnan pula masih menyerang penempatan haram di Hebron dan site bom di Jenin. Dan apa terjadi, Hizbullah masih tidak berkurangan serangan mereka. Walau dari pejuang Iraq sekalipun masih menyerang Israel dengan misail mereka. Dan apa terjadi semalam, Atok mengatakan pada Iran jangan menyebabkan perang ini makin teruk. Minta Iran jangan support lah. Mana boleh Atok, kau nak perang, mesti nak kena lebih banyak Iran bantu, betul tak? Dan di Philadelphia line di Rafah border, dan line ini adalah plan Israel untuk rakyat Palestin lari ke line ini. Di Philadelphia line ini untuk pelarian Palestin. Ia berada di border Egypt. Dan Israel berkata di Philadelphia line ini banyak lorong bawah tanah yang Hamas kontrol. Dan Israel berkata pada Egypt meminta meletakkan banyak kamera di sana untuk membantu Israel memberhentikan serangan terhadap Israel. Dan Egypt berkata tidak ada laluan bawah tanah yang Egypt tak tahu, dan Egypt juga tutup sebelah mata kalau untuk rakyat Palestin. Dan juga jangan lupa Hamas juga ada laluan bawah tanah palsu sehingga kan bila askar Israel masuk, Hamas akan meletupkan laluan bawah tanah palsu ini. Malah anak kepada sepupu juga menteri kabinet Israel terbunuh dalam laluan bawah tanah ini.
Ini adalah taktik seperti zaman perang Vietnam di mana lorong bawah tanah ini akan dilepaskan asap beracun, dan askar Vietnam juga akan melepaskan air yang banyak ke dalam lorong bawah tanah ini dan membunuh askar US yang melaluinya. Perangkap ini yang Vietnam gunakan untuk melemahkan US di perang Vietnam. Dan Israel telah berkata kepada ICJ supaya berhentikan, dan berkata yang mereka bersalah untuk berhentikanlah court di ICJ ni, dan Israel nak berhenti mempertahankan diri di ICJ. Ini adalah kekalahan kekalahan untuk Israel. Kalau dia berhenti, dia maknanya dia kalah, dia akan dihukum. Kerana mereka tahu mereka akan kalah, dan mereka lepas ini akan teruskan perang di Gaza katanya. Dan Red Sea sesuka hati kerana US dan British sudah bantu mereka di Red Sea. Sampai bila US nak bantu dengan British nak bantu Israel di Red Sea Dan teman-teman rasa Israel akan dapat lari? Dia tidak akan dapat lari. Walau Putin pun kena waran tangkap, dan adakah Yahoo akan selamat? Saya rasa tidak. Jangan lupa teman-teman, sekarang saya full time update YouTube. Share dan like kalau suka berita saya, dan saya nak cuba tambahkan pengikut kita dalam channel ini. Yahoo telah dirasuh hantu dan berkata dia akan conquer seluruh Palestin untuk Israel. Ini adalah kerja gila yang orang banyak tak percaya. Dan teman-teman, ini adalah perang paling teruk dalam sejarah Israel. Dan walau ICJ pun Yahoo tak nak dengar katanya. Ingat teman-teman, semua berkait dengan Rusia. Neocon akan melabur untuk kali terakhir untuk melemahkan negara Arab kerana Ukraine neocon dah kalah, dan sekarang neocon nak Palestin kalah dalam perang ini supaya mereka boleh menerajui dunia. Dan dunia akan takut balik kepada mereka. Kita doakan Allah supaya neocon makin lemah 2024 ini. Nak matikan mereka, masih ada yang tak boikot, tak membantu kita boikot kepada mereka. Ada lagi orang-orang kita yang tak boikot. Ingat teman-teman, pemimpin Israel telah terlalu celupa mulut mereka terhadap rakyat Gaza, dan ini bukti cukup banyak untuk Israel terpaksa tarik diri dari mahkamah ICJ. Dan juga walau US sendiri, dia tidak boleh kata apa-apa tentang apa yang pemimpin Israel katakan sebelum ini. Jadi Hamas dan pejuang-pejuang lain hanya fokus apa yang mereka lakukan. Dan di ICJ mereka tak heran lagi kerana mereka akan menang. Mereka terlalu celupa teman-teman. Masa perang ini baru bermula, mereka terlalu celupa. Mereka katakan yang macam-macam. Semua ada bukti, ada video, apa semua ada. Jadi mereka terlalu celupa, sebab itulah mereka kalah dalam ICJ sekarang. Dan kita cerita sedikit tentang Ukraine. Ukraine habis. Walau sekarang pun British menghantar kapal selam yang ada nuke sekalipun tak dapat membantu Ukraine. Dan US dan British hanya ada nuke bom yang boleh menakutkan negara yang bukan Rusia dan China. Dan adakah mereka Europe boleh mengejar pengeluaran senjata Rusia? Dan Rusia pengeluaran senjata sehari US adalah sebulan pengeluaran. Kerana Rusia tidak menjual senjata mereka seperti US menjual senjata. Ini kelemahan US. Sebulan senjata US pengeluaran, Rusia sehari. Bayangkan. Jadi jangan risaulah propaganda US di Red Sea dan Black Sea. Hanya mimpi. Walau Houthi dan Hizbullah tetap akan teruskan perang ini sampai Yahoo akan mati dengan menyesal. Yaman keluarkan statement yang US nak perang, kami perang. Dan Perdana Menteri France yang baru yang menggantikan Macron, muda orangnya, berkata France akan membantu Ukraine sampai bila-bila. Dan France akan membantu Ukraine menjadi pengeluar senjata mereka sendiri. Ini adalah
Ini adalah Perdana Menteri yang menghancurkan hati rakyat mereka sendiri. Macron dijatuhkan kerana menyokong Ukraine, dan sekarang datang baru punya Perdana Menteri pun menyokong Ukraine. Jadi rakyat mereka akan mengamuk. Lihatlah. Dan juga former Perdana Menteri Poland yang kalah pilihan raya baru-baru ini. Siapa yang sokong Zelensky pasti akan kalah. Siapa yang sokong Zelensky pasti akan kalah pilihan raya. Dan sekarang bila dah kalah pilihan raya, dia di interview media British, dia kata Ukraine dah kalah dalam perang ini dan tidak akan menang dengan Rusia. Dan di Taiwan pula, parti pro-China walau menang 40 kerusi dalam parlimen, masih tidak berjaya membuat kerajaan campuran. Sebab itu, parti pro-US berjaya membuat kerajaan campuran. Dan ini adalah kali pertama parti pro-China menang sampai 40 kerusi dalam parlimen. Ini adalah kemenangan terbesar mereka. Walaupun itu mereka tidak dapat membuat kerajaan, kerana tak dapat kerajaan campuran, sokongan dari parti-parti lain untuk membuat kerajaan campuran. Tak apa, mereka dah cuba. Mereka dah cuba, jadi makin bertambahlah pro-China di Taiwan. Tapi apakan daya, US nak lagi satu konflik dekat Taiwan, dan dia tak kira. Walau atuk sekalipun telah berkata yang kami boleh berperang dengan siapa-siapa sahaja serentak. Assalamualaikum. Hurrah everybody.